Dan cuba sebelum kita mula, cuba komen sikit. Anda semua daripada mana bersiaran pada malam ni? Saya daripada studio di COE TSI ni, Center of Excellence. Ha. Okay, tuan juga ada tanya beli kaunter apa musim tertujuh ni. Okay, siapa ada persoalan ke apa-apa boleh ajukan dulu. So kita teruskanlah dengan kita punya sesi pada malam ini berkenaan dengan year end rally. Semua dah ready Semua dah ready? Ready untuk kita punya sesi? Okay. So, siapa yang pernah dengar apa sebenarnya year end rally ni kan? Kalau tanya year end sales mungkin semua orang tahulah. Diskaun potongan harga ke apa kan? Apa sebenarnya year end rally yang kita nak bincangkan pada malam ini? Tuan Faiz kata kaunter sendu hari ni. Okey, sebenarnya year end rally ni kalau kita terjemahkan lah. Terjemah bahasa kita kan. Year end rally ni sebenarnya kita boleh cakap kenaikan harga saham tu yang berlaku pada hujung tahun. Sebab tu kita panggil year end rally. Maksudnya tiba-tiba hujung tahun tu saham-saham tertentu naik ataupun KLCI naik balik. Sebelum ni sendu je tiba-tiba naik kan, tiba-tiba aktif. Tapi kalau tahun ni tak sempat sendu lah rasanya. Sentiasa boleh buat profit je. Kalau tengok alumni Wyckoff pun hari ni ramai yang buat profit kan. So secara mudahnya year end rally ni dia adalah kenaikan harga saham yang biasanya berlaku pada hujung tahun. Kenapa? Kita nak tahu kenapa year end rally ni berlaku. Kenapa harga boleh naik pada hujung tahun? So antara sebab-sebabnya kita tahulah. Kalau kita cerita pasal pasaran saham ni, dia berkaitan dengan demand and supply. Kan? Ada yang beli, ada yang jual. So bila hujung tahun harga naik ni, sebenarnya bahasa mula dia sebab demand makin banyak lah. Macam makin ramai orang nak beli. Makin ramai orang yang menjual. So bila kita kata demand banyak, makin ramai yang jual, makin ramai yang beli. So volume pun akan bertambah. Dan volatility, kecairan dalam market. Yalah, volatility lah. Kecairan dalam market pun bertambah. Sebab itulah itu antara kenapa harga saham ni naik pada hujung tahun. Kenapa hujung tahun kan? Biasanya ataupun secara teorinya kita tahu sebab orang bila hujung-hujung tahun ni orang nak close position, nak jual. So kalau kita tanya pula kenapa tiba-tiba hujung tahun baru nak jual kan? So ada macam-macam reason lah. Contohnya ada orang dia dah melabur. Maksudnya jenis long term investor kan. Dia beli, simpan, peram lama-lama. So hujung tahun dia ada keuntungan, tapi keuntungan dia unrealized punya profit lah. Keuntungan yang tak realize lagi. Sebab tak jual lagi, dia masih hold. Tapi dah untung lah saham dia. So, dia nak realizekan keuntungan dia. Jadi dia kenalah jual, barulah ada realized profit. Ataupun realized gain. Itu contohnya lah. Ataupun ada trader-trader ataupun ada investor yang melabur juga sepanjang tahun kan. Tapi rugi je kan. Dia tak belajar apa, dia main trader, dia tak masuk Wyckoff. So sepanjang tahun dia punya trade, dia punya investment tu rugi saja. Jadi dah sampai hujung tahun ni dia pun nak bertaubat balik kan. Nak masuk tahun baru, nak buka buku baru. So dia nak clear semua position, nak mulakan buku baru, mulakan hidup baru dengan saham ni. So sebab itulah dia akan jual balik, dia akan restructure balik. Itu antara contoh lah kenapa orang akan jual pada hujung tahun ni. Ataupun ada setengah pelabur atau ada setengah trader ni. Sebab apa dia nak jual, dia nak realizekan profit dia sebab dia nak bayar zakat. Alhamdulillah. Kan orang Islam kita kena bayar zakat. So kan berapa pula nak bayar zakat, susah-susah. Jual hujung tahun. So tahu realize profit dah clear dah berapa realize profit. Boleh keluarkan zakat. So baru next year baru buka buku baru, start trade balik. Biasanya. Dan yang paling penting, yang paling bagi kesan besar bila untuk year end rally ni sebenarnya adalah big money lah. Ataupun
biasanya kita akan tengok fund management company ataupun asset management company, investment company ke, yang mana bila hujung tahun ni dia nak cantikkan, kita boleh kata lah, cantikkan dia punya pelaburan contohnya. So dia nak make sure bila dia tengok kalender year punya performance tu positif. So dia kenalah buat sikit transaction balik hujung tahun ni. Ataupun contohlah macam KWSP ataupun PNB, dia nak bagi dividen kepada pelaburnya. Kalau macam di PNB, kita tahu kan dia punya keuntungan based on dividen saja. So tapi dia melabur dalam saham. So dia nak bagi dividen. Dan kalau contoh macam PNB pun mungkin dia dah memang totally aware dah. Awal tahun lepas declare dividen, ramai-ramai orang nak keluarkan dividen. So dia pun kena ada kecairan, dia kena ada cash yang banyak untuk bagi orang keluarkan dividen. So masa-masa ni lah dia nak jual balik, beli balik dan nak realizekan profit untuk ada lebihan cash dan sebagainya, untuk dia boleh bayar dividen nanti. Ataupun secara mudahnya dia nak ada liquidity lah. So bila dia declare dividen tu, dia dah ada real punya profit, keuntungan sebenar lah, bukan keuntungan atas kertas je yang dia belum jual lagi. Yang tu pun boleh jadi salah satu faktor. Tapi mungkin kalau tengok untung, tapi tiba sampai sistem masa dia jatuh lagi rugi kan. So dia nak make sure keuntungan dia tu betul-betul realize, betul-betul dia buat untung tu, dia kena make some transaction lah, kena jual hujung-hujung tahun ataupun beli balik dan sebagainya. So bila volume tinggi, volatility tinggi, demand supply banyak kat masa hujung-hujung tahun ni, so dia akan berlakulah apa yang orang kata ataupun apa yang kita selalu anticipate sebagai year end rally ataupun rally hujung tahun tu, secara mudahnya lah, secara bahasa ringkasnya. Okay, boleh faham kan? Itu baru mukadimah. So ada apa-apa komen ke? Betul macam Tuan Alwi kata, larian hujung tahun, beli counter sebelum rally. Tuan Hafiz kata betul. So kita akan tengok sekejap lagi, sesi sebentar lagi, counter-counter yang macam mana, dah rally ke belum rally ke, kita akan tengok sebentar lagi. Tunggu sampai hujung sesi lah. So seterusnya kita nak tengok apa yang ada. Cuba tengok slide tu. Okay, ini macam mana? Tadi kita dah tahu apa itu year end rally. Kita dah jelas lah year end rally itu apa. Macam mana sebenarnya, apa yang berlaku dalam year end rally kan. So tajuk kita hari ni, kita nak buat duit dengan year end rally kan. So kita nak kena tahu macam mana nak buat duit dalam year end rally tu. How to make money in year end rally. So kat sini saya highlightkan tiga benda ataupun 3 point yang kita kena tahu untuk buat duit semasa year end rally ni lah. Yang pertamanya dan yang paling pentingnya, kita kena tahu bila rally tu nak mula. Macam Tuan Hafiz cakap tadi lah, kena beli counter yang belum rally, kena cari counter yang baru nak rally ke. Jangan dah hujung-hujung rally baru kita nak masuk. Tu pentingnya kat sini, timing kita kena tahu bila sebenarnya rally, year end rally ni nak mula. So kalau secara teorinya macam-macam lah. Mungkin biasaannya year end rally ni akan berlaku pada awal Disember ataupun pada pertengahan Disember, ataupun boleh juga berlaku pada selepas Christmas dan sebagainya. Ada macam-macam tu yang cakap bila year end rally ni akan berlaku. Tapi secara realitinya, bila year end rally ni berlaku, kejap lagi kita akan tengok yang seterusnya nanti, berkenaan dengan, kita tengok historical dekat KLCI sendiri. Tahun-tahun sebelum ni, bila sebenarnya year end rally tu mula berlaku. Itu poin yang pertama, kena tahu dulu bila rally tu nak berlaku. So poin saya yang kedua adalah kena tahu sektor apa yang akan terlibat dalam setiap kali rally tu. So boleh jadi ataupun memang kebiasaannya akan berbeza-beza lah. Kalau tahun lepas
katalah kalau tahun lepas mungkin sektor construction ke apa, tahun ni mungkin sektor lain. Tahun ni mungkin juga sektor finance mungkin, ataupun mungkin sektor property, construction ke, ataupun dan sebagainya lah. So, kena kenal pasti, kena tahu sektor apa yang terlibat dalam rally tahun tersebut. So, bila kita dah tahu, kita nampak bila nak mula tu, kita boleh anticipate dan kita kena tahu juga sektor apa. So, bila kita dah tahu sektor apa yang terlibat, macam mana nak tahu sektor yang terlibat tu? Kalau belajar welcome, kita akan belajar lah. Salah satunya mungkin disebabkan ada sentiment ke, ada external factor ke dan sebagainya. Tapi penting kita kena tahu dulu sektor apa yang akan terlibat. Jadi bila kita dah tahu sektor apa yang terlibat untuk rally tahun tu, ataupun untuk nak rally, kita dah nampak sektor ni ada potensi nak naik ni. Kan? Selepas tu baru kita tengok saham apa pula yang terlibat. Iaitu saham yang dalam sektor tu lah. Kalau kita kata sektor construction, takkan kita nak beli semua saham yang ada dalam construction punya sektor. So kita tengoklah saham-saham apa yang memang akan rally untuk sektor tu. Dan kebiasaannya yang berlaku, saham-saham yang akan terlibat secara langsung ataupun saham-saham yang akan menolak indeks tu untuk rally adalah saham-saham blue chip lah. So kita dah kecilkan lagi skop kita tadi. Daripada banyak-banyak saham, kita dah tahu sektor apa, kita boleh fokus pula saham-saham yang blue chip mungkin yang akan rally pada tahun tu. So kita dah boleh fokus 2-3 sektor ataupun 2-3 saham. Kita dah boleh ada dah kita punya watchlist. Apa kita nak monitor pada tempoh tu untuk kita anticipate dan buat duit dalam rally pada year end rally pada tahun tu. So ini adalah 3 poin yang paling penting yang saya nak bagi hari ini berkenaan dengan year end rally ni. Dan counter apa yang terlibat untuk rally tahun ni, kita akan tengok juga sebentar lagi. Saya dah try, kita dah kalau alumni welcome mungkin dia dah tahulah. Mungkin dah ada jawapan bocor kan. Tapi yang mungkin baru nak kenal saham, so kita akan tengok juga kejap lagi counter apa yang mungkin rally pada tahun ini. So tengok seterusnya ada apa. Okay, so ini adalah historical chart. So apa yang berlaku dekat chart-chart ni saya akan terangkan sebentar lagi. So saya tengok soalan sikit. Okay, Faiz Alauddin dia ada tanya, year end rally ni selalu berapa lama? Okay, selalu berapa lama? Okay, baik soalan tu. So berapa lama dia sebenarnya bergantung. So lepas ni kita akan tengok chart ni, kita akan nampak lah. Dan kebiasaannya year end rally ni dia akan habis sebelum tahun baru. Sebelum buka buku baru tu dia akan habis lah biasanya. So tempohnya berapa lama kita akan tengok sekejap lagi. Tapi dia biasanya sampai sebelum buka tahun baru. Sebab itulah nama dia pun year end rally. Kan? Tuan Afif pun tanya year end rally berapa lama. Okay. Seterusnya ini adalah tadi chat tadi. Okay, ini adalah chart KLCI historical chart untuk tahun 2017, 2018 dan 2019. So untuk menjawab soalan Tuan Afif dengan Tuan Faiz Alauddin tadi, kalau based on historical ni, kita tengok, kalau tengok 2017, kita tengok graf yang atas belah kiri tu dulu, 2017 kan. Line biru yang tengah-tengah yang saya letak tu adalah 1 Disember ataupun 30 November. Itu saya kata cutting point lah. So kalau tengok sebelum daripada 30 November tu, sebelum masuk Disember tu, kita tengok KLCI menurun. Secara general kita kata KLCI menurun lah. Tapi dia mula naik untuk tahun 2017, dia mula naik pada awal Disember, dia dah mula dia punya rally tu. Maksudnya 2-3 hari je Disember tu dah start dah naik. Kalau tak silap, kalau tengok daripada chart tu, mungkin 2 hari bulan atau 3 hari bulan tu dah banyak dah naik, dan dia naik sampai ke 31 Disember tu.
Oh, tapi chart yang ni saya tunjuk yang next. So sebenarnya sehari kalau perasan chart 2017 tu sampai 30 Disember tu KLCI naik. Itu yang kita kata year end rally tadi lah. Tapi kalau perasan dekat nombor-nombor tepi tu kan, ada dalam yang nombor dalam merah tu. Berapa Z? Nampak? 2017 kalau ada yang dalam merah tu. 17 yang kiri. So kalau perasan tak kisahlah nombor tu berapa kan. Tapi merah tu maksudnya pada 1 Januari 2015 2018 sehari selepas kira tahun barulah, first day market open, market buka negatif. Market buka lagi rendah daripada harga closing 2017. Itu kita boleh nampak berlaku pada tahun 2017. Maksudnya kalau nak menjawab soalan tadi, 2017 ni rally dia bermula daripada awal Disember dia dah mula. So macam mana nak tahu secara spesifik lagi bila bermula tu, kena belajar lagi lah. Banyak faktor yang kita perlu tengok dan biasanya kita boleh anticipate pun bila rally tu nak bermula. Kalau perasan antara itu kita tengok kejap lagi lah. Macam mana nak detect first day rally tu bermula. Itu 2017. Kalau kita tengok yang atas belah kanan 2018. Sama juga yang tengah-tengah tu adalah 30 November. Dan yang sebelahnya tu adalah 1 Disember lah. So kalau tengok yang kolom yang pertama saya letak tu yang ada 2018 tu daripada 30 Oktober sampai 30 November sebulan. Kalau kita tengok trendnya sama macam tahun sebelumnya. Menurun juga, jatuh juga. Sampailah kalau kita cakap 2018 ni sebenarnya rally dia betul-betul bermula pada pertengahan 2018. Iaitu pertengahan 2018 tu barulah rally dia betul-betul bermula sebenarnya. Dan dia naik sampai ke hari terakhir market open 2018. Dan hari pertama sama juga dia punya trend, dia jatuh balik. Hari pertama 2019 kita tengok candlestick yang merah yang 2018 belah kanan sekali. Itu adalah first day market open untuk 2019 lah. Sama juga dia punya perangai dia jatuh balik. Dan kalau tengok yang chart yang bawah tu adalah chart pada tahun 2019. Kalau tengok 2019 pun dia mula rally pada awal bulan Disember. So kalau kita tengok untuk bulan November sebenarnya pun menurun juga. Daripada yang first palang saya letak tu adalah awal November. Dia menurun sampailah ke 30 November tu. Hari ke-3 ke ke-4 tu baru dia start mula dia punya push untuk year end rally. Sampailah hari terakhir Disember 2019 tu dia tutup balik, dia jatuh balik. Kalau kita tengok 3 tahun ni punya trend, kita boleh kata hampir sama je. Bila dia nak mula push untuk rally tu, kita nampak candle hijau tu besar, semua sama. 2017 awal Disember, 2018 pertengahan Disember, 2019 awal Disember. Dan dia berakhir dengan sama juga. Sama ada hari terakhir bulan Disember ataupun hari pertama tahun baru, dia akan bagi jatuh dulu. Ini adalah antara kita kata yang kita boleh tengok lah daripada tahun 2017, 18, 19 year end rally dia. Jadi kita tengok cuma kalau kita tengok 2019 tu macam 2018 dengan 19 macam tak rally sangat lah compare to 2017 tu kan. Sebenarnya kita tengok 2 bulan tu dia back to normal price dia sebenarnya. Tapi itu adalah apa kita kata trend yang kita boleh dapat lah, kita boleh tengok daripada historical ni. Dan ini adalah historical, benda yang dah berlaku. So apa yang kita nak tahu bila kita nak anticipate dalam
year end punya rally tu, kita kena tahu tahun ni bila sebenarnya year end rally tu bermula. Sebab sekarang dah 17 hari bulan. Adakah kita ni dah terlambat ke? Ataupun masih sempat lagi ke? Yang tu kita akan tengok sekejap lagi lah sampai habis. Kena stay sampai habis baru saya bagi tahu. Okey. Ini contoh. Dan kalau ini just nak menongkong saya punya point pertama tadi lah. Kita nak anticipate, kita kena tahu dulu bila nak mula. So yang seterusnya, kita tengok apa dia seterusnya. So Tuan Elwi kata dekat US panggil Santa Rally. Sebab itulah mungkin dia biasa sangat berlaku lepas Christmas baru nak berlaku kan. Dia ambil masa seminggu je untuk buat year end rally tu. Mungkin antara nama lain Santa Rally lah dan sebagainya lah. Okay, Tuan Hisham tanya apa sektor biasa terlibat dalam year end rally. Okay, untuk sektor yang terlibat sebenarnya kita boleh kata setiap tahun tu akan berbeza-beza. Ada sektor yang berbeza. So untuk tahun ni kita akan tengok kejap lagi apa sektor sebenarnya yang terlibat dalam rally tahun ni. So Tuan Hisham kata saya begitu kena clear position sebelum masuk tahun baru, itu bergantung lah. Itu nak kata kena tak kena, kita kena tengok pada individual stock tu sendirilah. Secara generalnya kita tak boleh nak kata kena clear semua sekali kan. Mungkin kalau kita dapat, maksudnya time rally ni kita beli harga murah ke, mungkin kita boleh stay sampai next rally dan sebagainya. So untuk ini adalah news. Kalau kita tengok sini adalah news semalam, 16 Disember semalam. Which is antara poin penting yang kita boleh nampak kat sini. Dia kata KLCI positif lah. KLCI rise on the overnight Wall Street punya gains. Dan antara poin kalau kita tengok dekat dalam first dia punya paragraph, dia bagi tahu antara sebab-sebab kenapa KLCI positif. Dia kata positive sentiment on the Wall Street punya market. So dia bagi efek juga kepada local. Dan seterusnya antara yang lain, dia kata disebab KLCI sekarang ni tengah positif pun disebabkan oleh window dressing. Yang kedua, dan juga semalam ke 2 hari lepas kan, kita punya bajet 2021 pembentangan ketiga diluluskan di Dewan Rakyat. Itu antara stimulus lah, ataupun kita kata sentimen-sentimen yang support kenapa KLCI positif sekarang ni. Sekarang ni kalau ikut ni dah 2 hari lah. Dan kalau based on report tu dia bagi tahu semalam KLCI close 1681. Dan juga antara gain vs losses which is 83 gainers dan 453 decliners, which is almost separuh lah. So dan juga traded unit adalah 11.2 billion. Kita nampak lah volume tinggi kat sini. Dan juga 5 billion ringgit traded yesterday. So ini adalah sebenarnya berita semalam. Berita semalam lah. So kalau kita tengok pula berita hari ni, dia lain. So lain macam mana tu? Boleh cari sendirilah berita daripada The Age. Kalau siapa yang memang dalam market, dalam pasaran, dia tahulah. Hari ni KCI drop. So boleh cari. Memang The Age pun kalau tak silap petang tadi ada news pasal KCI drop tu. So cumanya nak cerita kat sini adalah kita boleh kata mungkin. Mungkin tengah rally ke? Kalau based on news ni dia kata positif tu kan. So kita nak tengok sampai hujung nantilah. Adakah betul-betul baru nak mula rally ke, tengah rally ke, macam mana, kita akan tengok nanti. Dan seterusnya kita tengok apa yang ada. Tadi kita dah cakap pasal timing, pasal market, dan ini ini adalah sektor yang rally untuk 2020. Tadi ada siapa tanya? Hisham
Ada Tuan Isham tadi tanya berkenaan dengan sektor apa yang biasanya terlibat. Okey. Tuan Isham tanya berkenaan dengan sektor apa yang biasa terlibat. So kat sini adalah sektor yang memang terlibat untuk tahun 2020. So ini adalah last 2 months punya sektor performance. Kalau kita tengok dekat situ, yang paling tinggi kalau biru pekat tu sebenarnya adalah, oh dia tak ada colour dekat tepi tu. Yang biru pekat tu sebenarnya adalah energy punya sektor. Maksudnya for the last sebulan lebih daripada 30 Oktober tu sampai sekarang, the highest rally sector adalah energy, which is kau kat situ 43% lah. So mungkin kita boleh, kalau yang dah dalam pasaran ke yang alumni welcome cakap pasal energy, mungkin dah tahulah company-company apa yang terlibat kan. So yang keduanya adalah yang color purple tu, sektor financial. So kalau kita tengok yang betul-betul tengah rally, tengah positif for the last 2 month atau 1.5 month ni adalah dua sektor ni lah, which is sektor energy dan juga sektor finance. Rasa company apa dalam dua sektor ni? Sektor finance company apa, sektor energy company apa? Rasa-rasanya lah yang terlibat, yang memang push the index untuk this 2 month. Siapa boleh teka? Siapa boleh teka? Ada hadiah? Tak ada hadiah. Siapa boleh teka? Company apa yang memang tengah rally last 2 month ni, yang push the index dalam sektor financial dengan sektor energy ni? Ada nak cuba jawab? Dan juga kalau kita tengok dari segi sektor punya index ni, yang tengah downtrend, yang tengah jatuh tu adalah sektor healthcare. Sektor hijau tu, healthcare, betul. So kalau healthcare ni mungkin kita boleh tahulah, sebab kalau kita tengok masa awal-awal COVID, antara sektor yang trending healthcare. So bila hujung-hujung ni, dia kalau tengok kat situ, dia punya for last 2 months pun negatif untuk indeks, healthcare punya indeks negatif lah. Dan kita pun tahu yang isu pasal top growth punya pricing dan sebagainya kan. So untuk dua sektor yang trending ni, Faiz Alaudin kata serba singgit. Serba singgit, betul. Kalau kita tengok dalam sektor energy tu, yang memang betul-betul trending dan push the index tu, antaranya serba lah antaranya. Dan kalau kita tengok finance ni, kita boleh kata antaranya adalah BIMB sendiri. Kalau to justify kita punya kenaikan company-company itu pun, kita boleh tengok news-news yang terlibat dalam dua company ni. Kalau macam BNB, ada few news sebelum ni yang BNB dia nak listed sendiri, BNB bukan lagi bawah BNB Holding tak silap. Dan juga serba punya oil and gas punya sektor lah. So itu adalah antara company-company dan antara sektor yang trending untuk the last 1.5 month. So last kali, nanti dulu, like dulu. So kita nak tahu masa sekarang ni KLCI ni adakah tengah baru nak mula rally ke, ataupun tengah rally ke, ataupun dah hujung rally? Siapa ada idea sebelum kita buka? So kita nak tengok chart, kita nak tengok KLCI selepas ni. Dekat mana sebenarnya KLCI sekarang ni? So okay, kalau kita nak cerita pasal year end rally, kita nak tengok tahun ni punya rally dekat mana sekarang kita punya condition sebenarnya. So mungkin boleh ke nak tengok ke tak nak ni? Dia kata ya. Okay, ini adalah
KLCI untuk last 2.5 months. So rasa-rasa apa yang anda semua nampak dekat chat ni? Secara generalnya lah, kita tak payah pergi details lagi kepada sektor ke kepada company ke. Kita tengok dulu secara KLCI secara keseluruhan ni. Rasa-rasa kat mana kita? Tapi kata tengah rehat rally ke? ah, okey. So rasa-rasanya kita dekat 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 fasa mana ni? Baru nak start rally ke dah tengah-tengah rally ke dah habis rally? Politician senyap insya-Allah rally. Apa Fida kata. Okey, kalau kita tengok chat yang ada dekat depan kita ni, secara generalnya KLCI ni sebenarnya dah mula rally lama untuk tahun ni lah. Which is kalau kita tengok daripada awal November lagi dia dah mula. Kalau kita tengok chat 2017, 18, 19 tadi, Disember baru dia nak start rally, tapi tahun ni dia dah start lama dah. So maksudnya siapa yang belum ni dah tertinggal bas lah. So kalau perasan kat situ dia mula naik tu pada awal November. Which is kalau kita tengok last 3 years punya historical pun memang tak berlaku macam ni lah. Which is sebelum ni November biasanya dia akan rest dulu, dia akan refresh dulu, akan lag dulu, sama ada dia steady je ataupun dia retreat sikit ke. Tapi kalau kita tengok pada tahun ini November dia dah push dah untuk JN Rally tu. Dan mungkin ada yang kata dah penghujung rally, ada yang kata dah wave 3, wave 5 kan. Dan kalau kita nak tengok kat bawah tu pun ada line MA200 pun dia dah break. MA200 punya line pun memang kita kata rally tu untuk tahun ni dah bermula lama lah. Bukannya awal Disember tu baru nak mula, ataupun bukannya pertengahan Disember tu baru nak bermula. Jadi kat sini sebenarnya untuk senang cerita untuk tahun ni rally tu memang dah bermula lama. So antaranya sebab kalau kita tengok mungkin ada external factor lah, macam COVID kan. Kalau sebelum ni mungkin tak ada external factor sangat yang nak push market tu. Tapi kalau kita tengok sekarang ni mungkin antara faktor-faktor yang menyebabkan rally awal JN rally ni kita tengok awal kan, mungkin COVID ataupun mungkin bajet tahun ni yang 50-50, lepas lulus ke tak lulus ke, tiba lulus kan, dan bagi positif sentiment kepada kita punya pasaran lah. Ataupun mungkin sebab kalau kita kata tadi antara salah satu faktor JN Rally, fund manager kan, ataupun investment house, fund management house, dia nak realize dia punya profit, nak take profit. Itu antara faktor. Mungkin sebab tahun ni cuti COVID lama sangat kan. So dia take profit awal sikit ke kan. Tapi apa, kita just trade what we see lah. Apa yang kita nampak, kita trade based on what we see. Dan kita tengok sekarang ni memang rally tu mungkin juga dah hujung-hujung rally kan. Dan kira tak seperti tahun-tahun sebelum ni lah, yang bila mana awal Disember ataupun pertengahan Disember tu baru bermula. So kat sini kalau yang baru rasa nak teruja nak anticipate dalam rally ni ke, mungkin boleh sebagai trader ataupun sebagai investor ni kita boleh ready pada bila-bila masa lah. Kan, kalau mungkin kita kadang-kadang ada jenis yang dia nak trade ataupun nak invest sebabkan sentimen tertentu je. Contohnya dia nak tunggu year end rally baru dia nak trade, nak invest, ataupun dia nak tunggu Chinese New Year rally baru dia nak masuk dalam pasaran, ataupun tunggu apa-apa sentimen lah, bajet ke apa kan, baru nak masuk. Tapi kalau kita ada knowledge dalam pelaburan saham ni, dan kita sebenarnya boleh melabur, boleh buat duit dalam pasaran ni dekat mana-mana time frame sekalipun. Tak kisahlah sama ada rally ke tak rally ke, kita dah memang boleh buat duit dah. Dan
untuk kita anticipate dalam cyclical punya kenaikan ni, mungkin kita kena prepare awal lah. Mungkin kita expect tahun ni pun Disember juga kot yang ready kan, tapi sebenarnya dia dah mula lagi awal. So kalau kita tak prepare, tak ada knowledge, memang nak masuk bila kita based on sentiment je, mungkin kita akan terciduk lah kat situ. Kan? So so saya kalau kita tengok kat sini, dah banyak lagi faktor sebenarnya lah. Saja je saya tak nak tunjuk volume ataupun lain-lain faktor tu. Nak tahu lebih banyak, kena belajar lah, kena bertalaki, kena betul-betul mendalami ilmu je. Kalau setakat tengok macam ni je, nak rasa tengok macam ni je dah boleh pandai, boleh trade, tak jugalah. Kan, dia trading atau investing ni satu proses. Jadi belajar je. Kalau nak join kelas Smart Saham Asas ke Wyckoff boleh je join je. Mula je melabur. Tak kisahlah dah rally ke apa. Kalau kita ada knowledge, insya-Allah. Tak rally pun, time market tengah downturn pun kita boleh buat untung. Tak saya tanya alumni Wyckoff kan. Orang lain time market tengah jatuh semua rugi kan. Ni semua tengah market tengah jatuh pun semua buat untung, semua happy kan. Okay, so saya rasa setakat itu saja perkongsian pada malam ni. Kalau ada soalan wave 3 ke wave 5 ke, boleh tengok lah. Selalunya efek bajet bertindan ke dengan efek year end ke tahun ni sebab lambat. Biasanya kalau bajet tu, biasanya dia punya stimulus atau dia punya sentiment tu berbeza lah compare to year end ni. So kalau bajet ni, biasanya kalau really time bajet tu, sentiment yang ada, sentiment mana counter atau mana sektor-sektor yang dapat benefit daripada bajet tu, directly or indirectly lah. Tu yang akan push the price. Tapi kalau year end ni, biasanya dia tak ada spesifik faktor tertentu lah. Saya cakap lagi, mungkin kebiasaannya sebabkan just nak realize the profit, tutup buku. So biasanya kalau yang big fund management ke, dia nak make sure dia punya performance for 1 year better. So kalau ataupun contoh macam fund management yang bagi dividen macam ASB ke tabung haji ke, so dia nak make sure dia ada realized profit untuk dia declare dividen tadi, dan dia ada liquidity lah untuk bayar bila awal tahun je confirm. Awal tahun je bulan 1 bila declare dividen je, semua orang nak keluarkan dividen kan. Nak buat ruling lah, buat apalah. So kat situ kalau antara fund management dari consideration fund management, dia perlukan high liquidity kat situ. So dia dah tahulah berapa yang dia perlukan sebenarnya. Barulah dia boleh liquidkan untuk dia bagi nanti bila orang nak withdraw. Ataupun contoh dia nak declare dividend, mestilah ada certain basis, which is kalau takkan just nak guna unrealized profit je, mesti nak at least ada realized yang significant untuk dia declare and distribute dividend. So itu apa yang biasanya berlaku dalam year end punya rally lah. Yes. Kata window dressing juga, boleh sambung sampai Chinese New Year. Boleh sambung sampai Chinese New Year tu, kita kena tengok je lah ada macam mana external factor kan. Mana tahu tiba-tiba ada lagi yang sibuk nak kacau market ni kan. Ada lagi politician yang nak buat macam-macam kan. Tapi kebiasaannya mungkin awal Januari dia akan fresh sekejap lah. Tu normal. Tapi kalau kita tengok kan sekarang pun mungkin taking profit tu mungkin dah berlaku pada
awal Disember pun. Mungkin boleh jadi terus rally hingga ke Chinese New Year. Itu kita tak tahu, kena tengok banyak lagi lah. So mungkin Tuan Hafiz boleh share ke lepas ni kan. Adakah rally ni akan sampai Chinese New Year? Boleh lah tajuk Tuan Hafiz lepas ni. Nak tahu, siapa yang nak tahu, boleh say I. So kita akan bawakan Tuan Hafiz pula lepas ni. Burger Prosperity dah keluar, betul. So burger pun ada dia punya cycle kan, setahun sekali keluar kan. So sama juga dengan stok ni, ada investor yang memang setahun sekali je nak keluar, kena selesa berhati lah. So rasanya cukup itu saja perkongsian saya pada hari ini berkenaan dengan year end rally. So insyaAllah kalau nak belajar lebih dalam pasal saham, bolehlah ke pagesmartsaham.com untuk join kita punya next class. Dan untuk semua trader-trader, investor kat sana yang dah take profit year end ni, jangan lupalah bayar zakat. Dan bolehlah sentiasa ready untuk make profit tu bila-bila masa je, bukan bila rally je. So rasanya itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan ke komen ataupun ke pagesmartsaham.com directly. Untuk hari ini itu saja. Ada QR code ke untuk dia scan? Tak ada. So sampai di sini saja untuk sesi kita pada malam ini. So esok, nanti pula esok kita ada sesi bersama kita punya Bursa Marketplace Guru Tuan Faiz Wahab. Dia akan wrap up pula untuk minggu ni. Jadi apa yang berlaku tu kita boleh tunggu esok lah. Dan teruskan menyokong smartsaham.com, like, share kita punya page, posting dan sebagainya. So itu saja untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton dan stay sampai habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi next session.